Kita terus connect kat sini. Dan di sini pada malam tersebut Nabi mendaki sampai ke atas. Ya. Dan kalau kita lihat, kita sangka Jabal Thur adalah satu bukit yang mungkin rendah. Tetapi orang yang berada di puncak, tolong tengok ya, sebab ada orang sedang mendaki sekarang ni. Orang yang berada di puncak kita tak boleh tengok sebab terlampau kecil. Maknanya terlampau tinggi pendakian Nabi SAW untuk sampai ke atas. Dan banyak benda yang kalau kita boleh bincang. Nabi ajar banyak benda tentang bukit ini. Bukit ini bukan laluan ke Madinah. Kita tahu bukit ini bukan laluan perjalanan Nabi ke Madinah. Bukit ini arah selatan daripada perjalanan Nabi SAW. Sebab Nabi mengajar satu benda yang penting pada umat Nabi adalah setiap benda baik mesti dibuat dengan penuh terancang, teratur dan strategi. Walaupun Nabi itu boleh bergerak bukan sekadar Madinah tapi sampai ke Masjid Aqsa dalam kerlipan mata sahaja. Tetapi Nabi nak supaya jangan nanti kita cakap tak apalah tu Nabi. Tapi itulah Nabi yang sekarang kena panjat dan berdarah kaki lutut Nabi SAW. Hari ini kalau yang setelah trek dibuat setelah 1400 tahun, kita dapati batu-batu licin yang tak ada masalah. Tetapi zaman itu, sebab gua itu tak pernah didiami oleh orang, sebab tu Nabi pilih tempat tersebut. Dan cuba bayang satu tempat yang tak pernah didiami, bila kita panjat mula, batu-batu hitam tu akan koyakkan kulit-kulit kita. Dan itulah perjalanan Nabi SAW. Kalau kita bercakap tentang kasih sahabat kepada Nabi, kita akan dapat lihat suasana. Kita tak tahu dalam gelap malam itulah Sayyidina Abu Bakar yang berjalan di hadapan, Sayyidina Abu Bakar yang berjalan di belakang, Sayyidina Abu Bakar yang berjalan ke kiri dan ke kanan. Sehingga Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kenapa begitu wahai Sayyidina Abu Bakar? Kenapa begitu wahai Abu Bakar? Jawapan Nabi ialah, ketika aku rasa kalau musuh datang daripada belakang, aku pergi belakang engkau ya Rasulullah. Sekira-kira aku rasa bahawa musuh ada datang daripada belah kiri dan takut melepaskan panah, takut akan mengenaimu ya Rasulullah, aku akan berada di belah kiri engkau. Kemudian dia pergi. Itulah seorang sahabat yang Nabi sebut sebagai, dia adalah merupakan sahabat Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut itulah sahabat sebenar. Kerana dalam hijrah kita tak akan boleh hijrah seorang-seorang. Kita kena bawa keluarga kita untuk berhijrah. Kita kena ada kawan baik untuk berhijrah. Ada orang dia kata saya nak berhijrah tapi dia tak ada kawan baik, dia tidak ada support system. Dia tidak ada dapat jawapan with who. Sekiranya kita nak jadi baik tetapi kita tidak ada with who, kita tak akan jadi baik. Tanpa sedar dunia ini tarikannya lebih berat berbanding dengan nak buat baik. Kerana itu semua yang dikasihi sekalian, Nabi sampai ke atas berapa hari? 3 hari, 3 malam. Dan inilah bulan dia. Bulan 8 dan bulan 9, ketika kepanasan sampai lebih daripada 50 darjah Celsius. Dan dalam itu, ya, masuk tidak boleh berjalan melainkan merangkak, dan sampai di atas tidak boleh berdiri sebab silingnya terlampau rendah. Dan itulah kepanasan yang Nabi duduk selama 3 hari 3 malam. Ketika kita sering mengadu panas kita, ketika soal agama kita mengadu kan, kalau susah sikit kita pun mengadulah, dan kita rasa kita banyak dah buat baik. Baik, semua yang dikasihi sekalian, dan pada hari akhir barulah Nabi turun meneruskan perjalanan untuk pergi ke Madinah Munawwarah. Semua yang saya kasih sekalian, banyak yang kita boleh belajar, tetapi saya suka nak petik satu benda yang biasanya akan diulang oleh ramai daripada kita, sehingga menyebabkan tempat ini bukan tempat untuk kita rasa bahawa kita nak berpesta atau gembira, tetapi tempat aku nak belajar. Kita tengok Islam yang sampai pada hari ini sehingga anak kecil boleh ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kerana mereka berjuang satu masa dulu. Kalau mereka tak memilih untuk berjuang, Islam tak akan sampai pada kita. Dan saat sekarang kita hidup dan kita pilih tak nak berjuang, cucu kita tak akan sampai dapat agama Islam. Islam tak akan sampai dengan permaidani merah, tetapi Islam akan sampai dengan darah merah. Islam tak akan sampai dengan rehat, Islam sampai dengan penuh sakit dan penat. Saya nak bawa seorang sahabat Nabi. Saya malu nak sebut nama dia, tetapi saya terpaksa sebut nama dia. Saya tak gamak nak sebut nama dia, tetapi saya terpaksa sebut nama dia atas nama amanah.
dan dia tidak lain dan tidak bukan adalah Asma binti Abi Bakrin. Tidak lain dan tidak bukan adalah Asma binti Abi Bakrin, dan dia bukan seorang sahabiyah. Dia adalah seorang wanita. Sebab itu dalam Al-Quran Allah menceritakan banyak tentang wanita. Dan ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi berjalan, tiba-tiba Nabi bau haruman yang Nabi tak pernah bau harum yang sebegitu harum. Sedangkan Nabi berada dalam syurga. Syurga ni buka saja pintunya, ratusan batu perjalanan menaiki unta yang paling laju, bau harumnya telah menjadikan seorang tu fana dan cukup untuk melupakan seluruh kesakitan daripada apapun kesakitan dunia. Dalam penuh haruman, ada haruman yang lebih tinggi, sehingga Nabi merasai haruman apakah ini. Dan Jibril, ya, ini tercatat dalam Musnad Ahmad, menceritakan bagaimana ketika Nabi berjalan dan bau haruman yang sangat harum, dan Nabi bertanya kepada Jibril, haruman apakah ini? Maka Jibril menjawab, dan kita semua tahu, tapi kita nak berdiri di sini sebab nak letak barisan wanita-wanita penting dalam sejarah dunia. Sebab kita nak ada, sebab di sisi kita, isteri kita, di atas kita, mak kita, di bawah kita, anak perempuan kita. Bagaimana wanita-wanita ini melalui perjalanan beragama? Adakah sama macam kita? Semua yang dikasihi sekalian, kata Nabi, bau siapakah itu? Bau itu adalah bau Masyitah Fir'aun. Masyitah bermaksud tukang sikat anak kepada Fir'aun. Kita semua tahu dia, sejarah dia. Setelah dia melihat kebenaran, dia tak boleh menyembunyikan kebenaran. Setelah dia merasai kebenaran, dia menikmati kebenaran. Ketika dia merasai kebesaran Allah, Fir'aun tak besar pada mata dia. Ringkas terus saja, sebab saya nak bawa cerita tentang Asma. Dan tolong letak dalam doa kita pada hari ini, wahai Allah, bagi aku sedikit ya Allah iman yang kau beri pada Asma pada aku ya Allah. Tak kira laki-laki ataupun perempuan. Semua yang saya kasihi, ketika Fir'aun tahu bahawa Masyitah tidak beriman kepadanya sebagai Tuhan, dan ada Tuhan yang lebih besar mengatasi Fir'aun yang mendakwa dia Tuhan, dan akhirnya kita tahu apa berlaku pada dia. Dia telah diseksa. Dan apakah kemuncak sesaan dia? Dibawa kuali yang sangat besar, kawah yang sangat besar, dituangkan minyak sehingga menggelegak, diheret 5 orang anaknya seorang-seorang, dan kemudian Masyitah diminta supaya kafir dan kufur pada Allah, agar sebut bahawa Tuhan yang paling tinggi adalah Fir'aun dan tidak ada Tuhan yang lebih tinggi daripada Fir'aun. Fa'abat, dia enggan. Kemudian seorang anak yang sulung dicampak dalam keadaan menggelegak, rentung, berkecai dagingnya depan mata seorang ibu. Sebab ibu ni, orang boleh apa-apakan apa pun, tapi tolong jangan apa-apakan anak aku. Sekarang anak pertama telah hancur rentung daging, dan dagingnya berpisah, berkecai daripada tulang. Tetapi dia kata, la ilaha illallah, aku tidak ada Tuhan melainkan Allah. Diheret anak yang kedua depan mata supaya disaksikan, maka dicampak. Nak ringkas saja, kita tahu kisah ini. Bau haruman daging terbakar tersebut Allah ganti di syurga dengan haruman yang tidak ada haruman yang boleh mengganti haruman tersebut. Sehingga Nabi terpanggil dengan haruman itu dan bertanya pada Jibril. Tetapi dalam banyak anak, mungkin anak yang paling akan jadi susah pada seorang ibu adalah anak yang sedang dia susui. Dia sedang menyusu anaknya, 4 orang dia campak seorang demi seorang. Sekarang tentera tersebut mula menyentap anaknya yang kecil tersebut, dan dia angkat anak tersebut, dan si ibu depan mata anak kecil ini akan dihumban dan dibakar, dan depan matanya nanti daging berpisah, bau bagaimana daging terbakar. Dan saat itulah kita tengok dalam tafsir, kita tengok dalam tafsir At-Tabari, pada saat itu si anak tersebut menyebut kepada ibunya, kerana 4 orang saja bayi yang bercakap-cakap, dan salah satunya adalah anak si Masyitah. Maka pada ketika itu si anak berkata, wahai ibu, sakit di dunia ini hanya sangat sedikit berbanding sakit di hari akhirat. Anak tak pernah belajar tauhid macam kita, tetapi sekarang cakap kepada ibunya,
wahai ibu, sakit di dunia ini sedikit berbanding dengan sakit di hari akhirat. Wahai ibu, bersama dengan kami wahai ibu. Maka ibu tersebut melupakan segalanya dan mulutnya berkata, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kemudian mereka semua masuk dalam tempat tersebut. Saya malu nak bercakap tentang Masyidah kerana dia wanita, bukan lelaki. Mungkin lelaki kita kata kuat, tetapi apa alasan kita wahai lelaki kalau wanita sebegitu kuat? Dan sekarang di bumi ini kita tak tahu di jalan mana, entah inilah jalan yang dilalui oleh Asma, yang diamanah oleh Nabi untuk memikul bekal makan Nabi. Sebab Nabi keluar waktu malam, tidak boleh bawa sebarang bekalan. Yang boleh bawa bekalan adalah Asma binti Abi Bakrin, Abdullah ibni Abi Qahafah, Uthman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraisyiyah At-Taymiyah. Dan saya nak cuba bayang Asma binti Abi Bakar yang berjalan. Apa jadi kalau ditangkap pada malam itu? Dia dibunuh. Dan bukan sekadar dia dibunuh, tetapi ketahuan di mana tempat Nabi SAW. Maka perjalanan membawa bekal tersebut daripada batu ke batu, daripada tamar ke tamar. Cuba bayang tempat-tempat ini. Seandainya ada bunyi rengkengan kuda yang sedang berlari, maka Asma berbaring agar tidak ada orang yang nampak. 4 batu jauhnya perjalanan. Dan wanita itu, tolong sekejap, ni last. Tolong nampak seorang wanita yang sedang mendaki ke sana, dalam keadaan memikul bekalan untuk beri kepada Rasulullah. Cuba bayang seorang wanita yang memikul bekalan sebab Asma memilih untuk bukan memberi alasan tetapi memberi tindakan. Manusia pandai mencari alasan, tetapi manusia mengalih untuk tak lakukan tindakan. Asma dalam gelap malam itu dia berjalan untuk sampai ke atas. Ada tempat yang dia terpaksa letak dan dia lepaskan dirinya, tarik barang tersebut sampai ke atas. Dan Asma buat semua benda itu ketika dia sedang mengandung pada ketika itu. Asma lakukan perkara tersebut dalam keadaan dia sedang mengandung pada ketika itu. Kenapa dia buat? Sebab dia buat kerana Allah. Dia buat sebab dia nak dapat kasih sayang Allah. Dan dia datang, dia tahu bahawa hari ini kita semua amalkan Islam, Asma dapat ganjaran dan pahala. Sebab perjuangan seseorang manusia, Allah tak akan sia-siakan. Allah akan gandakan berlipat kali ganda. Marilah kita doa pada Allah. Tempat ini, ya Allah, yang dilalui oleh Rasulullah. Tempat ini yang dilalui oleh Asma, Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat yang bersama dengan Nabi sehinggalah berjaya hijrah Nabi SAW. Adalah tempat yang kami juga nak melalui jalan tersebut, ya Allah. Allahumma thabbit aqdamana, ya Allah. Wahai Allah, kukuhkanlah kaki-kaki kami ini, ya Allah, di atas jalan yang mencabar ini, ya Allah. Jalan yang tidak digemari oleh syaitan, jalan yang dibenci oleh hawa nafsu sendiri, ya Allah. Jalan yang dibenci oleh ramai manusia. Jadikanlah kami golongan ghuraba, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang asing, ya Allah, dalam melalui jalan-Mu, ya Allah. Janganlah, ya Allah, dunia ini menarik kami, menolak kami sampai jauh tergelincir daripada jalan-Mu, ya Allah. Kerana akhirnya jalan ini kami akan bersama dalam syurga bersama dengan Masyidah. Jalan ini akan menjadikan kami bersama dalam syurga bersama dengan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Jalan ini akan menjadikan kami bersama dalam syurga bersama Asma binti Abi Bakar. Wahai Allah, tolonglah istiqamah kami dalam kebenaran, ya Allah. Bekalkanlah kami hidayah yang tak pernah putus, ya Allah. Janganlah walau satu saat, ya Allah, hidayah dan taufik daripada-Mu berhenti kepada kami, ya Allah. Dan setelah Engkau beri kami nikmat, jangan Engkau cabut nikmat ini, ya Allah. Ya Allah, setelah Engkau beri kami nikmat, ya Allah, jangan Engkau cabut nikmat ini, ya Allah. Ya Allah, setelah Engkau berikan nikmat iman dalam hati kami, jangan Engkau cabut nikmat iman dari kami, ya Allah. Setelah Engkau berikan kami kefahaman terhadap agama, jangan Engkau cabut agama daripada kami, ya Allah. Setelah Engkau beri ruang untuk kami beramal, jangan berikan kami ruang untuk benci untuk beramal, ya Allah. Saat kami menyayangi saudara-saudara kami, ya Allah, jangan campak benci dalam hati kami, ya Allah. Wahai Tuhan kami, zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sama-sama kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apabila orang dunia rasa tak dapat dunia, itulah ujian. Bagi orang yang nak akhirat, tak khusyuk dalam solat, itulah ujian.